Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita sekali lagi pada hari ini untuk membincangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan usul fiqh. Dan kita telah pun sampai kepada perbincangan berkenaan dengan al-am. Betul lah, habis dah. Beramal dengan al-umum kan, al-am. Itu yang last sekali. Belum habis lagi, sikit lagi tinggal. Okey. Muka surat 29. Okey. Kita tahu secara umumnya sekarang ni bahawa ada lafaz yang menunjukkan umum dan lafaz yang menunjukkan khusus. Jadi bila kita berjumpa dengan dalil-dalil yang lafaznya adalah umum, apa yang perlu kita buat ialah kita beramal dengan keumuman yang ada pada lafaz tersebut sehinggalah ada dalil yang mengkhususkannya. Okey. Sebabnya ialah kerana nas ataupun statement-statement, kenyataan-kenyataan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW perlu diamalkan mengikut apa yang terdapat padanya. Okay? Mengikut tuntutannya. Kalau umum, maka kita beramal dengan apa yang kita jumpa sehinggalah ada di sana dalil lain yang mengubahnya. Okay? So kita tak boleh bila jumpa satu benda tu kita kita tak nak beramal dengan hadis ini semata-mata kerana tak puas hati mungkin dengan isi dalil tersebut. Okay, merangkumi kita, kenapa kita juga kena, sepatutnya orang lain lah yang kena kan. Okay, lebih kurang itu. Jadi yang sewajarnya kita buat ialah kita tengok pada dalil itu dan kita fahami mengikut apa yang dibawa oleh dalil itu. Okay. Kemudian sekiranya terdapat dalil yang umum berkenaan sabab ataupun punca yang khusus, wajib beramal dengan keumuman yang ada pada dalil itu kerana pengajaran adalah berdasarkan keumuman lafaz dan bukannya kekhususan, betul perkataan ya, bukannya khusus sebab ataupun punca. Maksudnya sekarang ni ayat Quran turun, hadis Nabi SAW muncul disebabkan sesuatu perkara. Okay? Berpunca daripada sesuatu peristiwa. Lalu datanglah Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Tapi dalil itu umum, dia tak sebut nama. Dalil itu umum. Jadi kita nak beramal dengan apa? Kita nak faham adakah dalil itu untuk peristiwa ini sahaja ataupun dalil itu untuk semua peristiwa yang sepertinya. Okay? Ini yang disebutkan di sini, al-ibratu bi umumil lafzi. Pengajaran adalah berdasarkan lafaz yang umum, la bi khususis sabab, dan bukannya punca yang khusus. Itu mudah sikit lah. Ni, saya terjemah ni dulu masa zaman permulaan lah kan. Okay? Permulaan balik Malaysia dulu. Jadi kalau tak faham tu maafkanlah ya. Okay. Okay. Kecuali sekiranya terdapat dalil yang mengkhususkan dalil umum itu kepada keadaan yang menyerupai keadaan ataupun punca dalil umum itu. Okay. Maksudnya perkataan tu umum kan, tapi ada dalil lain yang menunjukkan untuk orang itu sahaja. Jadi kita pun tak boleh lah nak gunakan untuk orang lain. Tapi kalau tak ada dalil yang menunjukkan khas untuk seseorang, lafaznya umum, dan tak ada dalil yang menunjukkan ini untuk Abu Bakar sahaja, untuk Umar sahaja, okay, maka kita faham di sini bahawa dalil itu untuk semua orang. Okey, tak apa. Tengok contoh yang diberikan. Contoh bagi sabab. Bahasa Arab sebut sabab, kita sebut sebab. Okey. Sebab, kalau bahasa kita sebab ni apa?
Punca, betul tak? Betul tak? Sebab tu adalah punca. Lebih kurang itulah kan agaknya. Sumber. Samalah, sumber tu punca lah. Okay. Maknanya sesuatu tu tak akan ada kecuali selepas katalah A tak boleh ada B tak boleh ada kecuali selepas adanya A. Jadi A tu adalah sebab B. Okey. Macam anak tak boleh ada kecuali dengan sebab ibu bapa. Okey. Kecuali sekiranya sekiranya Allah nakkan yang lain. Macam contohnya Nabi Adam, ada bapa dan mak tak ada. Hawa ada, kiranya ada lelaki lah, ada bapa tak ada mak, kan? Lagi siapa? Manusia biasa ada ibu dan bapa, dan Nabi Isa AS ada ibu, tiada bapa. Okey. Baik. Jadi yang kita nak contoh yang dibawakan di sini oleh pengarang ialah rahimahullah, punca penurunan ayat-ayat berkenaan dengan az-zihar. Okey. Ayat zihar ni ayat apa? Siapa ingat? Mujadalah. Surah Al-Mujadalah ataupun Mujadilah. Okey. Ayat itu khas untuk ataupun berkenaan dengan Aus bin As-Samit yang telah menzihar isterinya. Zihar tu tahu maksud dia apa? Mana? Apa dia? Menyamakan isteri dengan ibu. Okey, dan mungkin juga masuk kat situ menyamakan isteri dengan mahram. Okey. Maksudnya dengan wanita yang merupakan mahram bagi seseorang lelaki. Maknanya tangan kau macam tangan kakak aku. Letih lah tu kan. Okey. Tapi tangan saya tak pastilah. Dia sebenarnya lafaz tu lebih umum. Anti alayya haramun ka dhahri ummi. Okey. Engkau, dia cakap pada isteri dia, engkau haram ke atasku seperti ibuku ataupun belakang ibuku. Maknanya masuk kat situ ialah seperti mana aku tak boleh mendekati ibuku, maka engkau pun jadi yang sama. Jadi sini dah jadi hukumnya hukum zihar. Okey. Dan zihar ini bila dah zihar je artinya kena apa? Apa dia punya tu? Kafarah ke kena? Apa kafarah, cuba tengok sekejap boleh tak? Puasa berapa lama? 2 bulan berturut-turut? Biar betul. Ya. Kalau 2 bulan berturut-turut tu jangan buat bergurau lah. Dia ada setengah orang dia suka bergurau dengan benda-benda ni. Fatah memerdekakan hamba yang pertama. Kalau tak boleh 2 bulan berturut-turut. Kalau tak boleh juga beri makan kepada 60 orang. Okey, ayat 3 dan juga 4 dalam surah Al-Mujadalah ataupun Mujadilah. Okey. Adalah pernah kawan saya cerita pernah berlaku di masa tempat dia belajar dekat Syria. Seorang lelaki ni dia baru kahwin, tiba-tiba dia dah datang kat sekolah tu tanya kat situ siapa dia? Abdul Qadir Al-Arnaud, Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud rahimahullah, tentang dia telah menceraikan isteri dia talak 3. Baru kahwin ni kan, patut yang baru kahwin okey lah kan, dia baru kahwin tak apa tak jadi, ceraikan isteri dia talak 3. Jadi pergilah ke Ma'had, sebenarnya Ma'had Al-Fatah kalau tak silap, Ma'had yang satu madrasah yang masyhur kat sana. Jadi dia tanyakan tentang hukum ni. Okey, so jatuh ya itu cerai talak 3, jatuh ke tidak? Jatuh, tapi berapa? Jatuh apa? 1 kan? Okey. Yang rajahnya insya-Allah jatuh 1 lah, walaupun sebahagian ulama mengatakan jatuh 3. Okey, tapi itulah dia kena brainwash lah dengan Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud. Dia kata benda ni bukan benda main-main. Okay, kalau nak marah pun jangan sebut cerai tak cerai apa semua kan. Kalau tak setuju dengan isteri, sikit-sikit nak cerai. Itu bukan kerja orang lelaki yang waras. Okey. Itu juga isteri dia kalau marah sikit, ceraikan aku. Itu tak waras lah tu kan. Okey. Baik. Hukum di sini merangkumi beliau. Okey, ayat berkenaan dengan al-zihar boleh tengok dalam surah Al-Mujadalah. Merangkumi beliau dan juga orang lain. Okey.
Kemudian kenapa merangkumi Aus as-Sahabi, Aus bin As-Samit dan orang lain? Kenapa? Kenapa? Kerana lafaznya umum. Walladzina yudhahiruna min nisaihim. Mereka yang menziharkan isteri mereka. Dia lafaz umum. Dia tak sebut wa Aus bin Samit. Dia tak sebut itu kan. Aus bin Samit sahaja, tak, dia umum. Kemudian contoh sabab ataupun punca yang mempunyai dalil yang mengkhususkan penggunaannya ialah hadis laisa minal birri as-sawmu fis safar. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Tidak merupakan kebajikan berpuasa semasa mengembara, bermusafir. Tengok, kita bacakan huraiannya. Punca dalil ini ialah dalam satu pengembaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu kumpulan manusia yang berkerumun. Tengok ada seorang lelaki di payung lah. Jadi Nabi pun bertanya, apa hal yang berlaku ni? Mereka menjawab, saim, orang yang berpuasa pengsan lah maksudnya kan. Jadi Nabi berkata, laisa minal birri siyamu as-sawmu fis safar. Tidak merupakan kebajikan berpuasa semasa mengembara. So faham tak sekarang ni? Maknanya lafaz hadis ni umum. Laisa minal birri as-sawmu fis safar. Luaskan perbincangan. Kita buka sikit perbincangan berkenaan dengan ayat puasa. Apa yang kita hafal ayat puasa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Betul. Siapa yang sakit ataupun mengembara, hendaklah dia ganti hari lain. Maknanya kalau dia tak puasa, maka hendaklah dia ganti. Wajib ke tidak? Wajib tak dia ganti? Maknanya wajib tak dia berbuka puasa kalau dia sakit ataupun kalau dia musafir? Wajib ke tidak? Tak kan? Kalau baca ayat ni, kalau baca hadis ni, laisa minal birri saumu fis safar. Puasa semasa mengembara bukan kebajikan, bukan benda baik. Artinya tengok hadis ni sahaja. Apa jadi? Maknanya ayat tadi kita faham kena gantilah kan kalau tak puasa. Tapi hadis ni menunjukkan, zahir hadis ni menunjukkan apa? Tak boleh puasa. Bukan kebajikan, tak boleh lah. Tak boleh puasa. Maknanya kena buka dan kena ganti. Jadi wajib buka puasa bila musafir. Jadi begitu. Tapi sekarang ni dia tak jadi macam itu. Kenapa? Kerana dia punya sabab dia khusus. Dan lafaz yang umum tu digunakan terhadap keadaan bagi sebab yang khusus tu. Situasi yang khusus ni. Iaitu apa dia? Bacakan hadis tu kita dah faham tadi. Nabi nampak orang yang dikerumuni, dipayungkan, orang pengsan lah kan. Jadi Nabi tanya kenapa puasa. Maknanya pengembara yang masa tu masa tengah musafir, seorang pengembara yang pengsan. Jadi Nabi mengatakan puasa jenis ni, maksud hadis ni laisa minal birri as-sawmu fis safar. Bukan kebajikan puasa dalam musafir, maknanya dalam bagi situasi ini. Dia puasa tapi tak larat, dia nak puasa juga pengsan. Tapi kalau dia puasa dia larat, tak ada masalah. Dan kita tengok benda ni, kita keluarkan hukum tadi tu berdasarkan satu lagi hadis lain daripada Anas radhiyallahu anhu ardah. Kami bermusafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faminna as-saimu wa minnal muftir. Dan ada di kalangan kami yang puasa dan ada yang berbuka puasa. Maknanya ada yang tak buka puasa. Dan ada hadis lain bila dalam satu pengembaraan, bila mengembara ada yang puasa dan tak puasa. Bila duduk tu, bila sampai satu tempat, yang puasa apa? Yang puasa keletihan lah. Bila berhenti semua pakat duduk belaka. Tapi yang tak puasa ni letak kemah lah, tu lah, ni apa semua pasal depa dah makan apa semua kan. Jadi Nabi sebutkan zahabal muftiruna ataupun zahabal muftiruna bil ajr. Orang yang tak puasa dapat pahala. Jadi boleh tak kita ambil, kita faham zahir ayat tu, zahir hadis tu bahawa kalau tak puasa dapat pahala, kalau puasa tak dapat pahala? Tak. Kita faham, tengok situasi tu, pahala apa? Pahala khidmat. Betul tak? Pahala berkhidmat, pasang tu, pasang ni, buat makanan apa semua. Siapa dapat pahala? Orang yang buat kerja tu lah. Iaitu sekarang ni yang zahirnya yang pada fenomena ataupun situasi tu siapa dia? Yang tak puasa.
Okey, so itu cara kita nak faham. Kita kena tahu satu ilmu namanya sababu nuzulil Quran dan juga sababu hurudil hadis. Okey, punca penurunan Al-Quran ataupun peristiwa, situasi penurunan Al-Quran. Ayat Quran tu turun dalam situasi apa? Kita kena kaitkan. Kadang-kadang kena kaitkan untuk memahami, kadang-kadang kena kaitkan hukum dia. Yang kedua ialah punca Nabi cakap sesuatu benda. Okey, so Nabi cakap yang umum, tapi bila kita tengok puncanya, barulah kita faham kenapa Nabi cakap peristiwa tu. Okey, dengan itu, dalil yang umum ini dikhususkan kepada situasi orang yang begini, yang terdapat dalam hadis ni. Okey, kemudian dalil yang mengkhususkan perkara ini ialah hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam pengembaraan, dan tidak sekali-kali akan melakukan perkara yang tidak merupakan kebajikan. Satu hujah lain yang untuk apa yang kita sebut tadi, maknanya dalil yang kita baca tadi, laisa minal birri as-saumu fis safar, nampak macam umum, tapi keadaan tu mengkhususkan, dan perbuatan Nabi pun mengkhususkan dalil ini. Okey, Nabi kata mengembara semasa puasa semasa mengembara bukan kebajikan, tapi Nabi buat. Adakah Nabi buat benda yang bukan kebajikan? Tak kan? So dia tidak sampai ke tahap haram, okay, tapi dia boleh sampai ke tahap makruh ataupun haram bagi orang yang dalam situasi ini memudaratkan dirinya. Okey, selesai. Pergi kepada tajuk yang ke-8 kalau ikut sinilah, iaitu al-khas, ataupun bahasa kita pun khas juga, dan juga al-khusus, samalah lebih kurang. Definisi dari sudut bahasa, al-khas ataupun khusus ialah lawan kepada umum. Dari sudut istilah, al-khas ialah lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu yang spesifik ataupun tertentu, sama ada peribadi atau bilangan. Peribadi maksudnya satu lah, okay? Tertentu. Seperti kata nama khas, kata nama isyarat, dan kata nama bilangan. Faham kan? Kata nama khas tu macam Muhammad. Kalau kata nama isyarat seperti macam hadza, itu, ini dan sebagainya. Kata nama bilangan, nombor lah. Okay? Kemudian bila disebut dari sudut definisi at-takhsis, okey, sebelum tu definisi at-takhsis, khas ialah benda yang khusus, takhsis pula ialah pengkhususan. Lawan kepada ta'mim. Ta'mim ialah menjadikan sesuatu benda itu umum, takhsis menjadikan sesuatu benda itu khusus. ini mungkin diletakkan untuk kerana mungkin dalam ilmu usul fiqh ni kita akan dengar amun makhsus kan, apa dia panggil ni, hadis ini ataupun dalil ini adalah dalil yang am tetapi telah dikhususkan. Okey, hadis ini ataupun dalil ini am tetapi dikhususkan oleh dalil lain. Khassasahu hadis kaza, kan, dikhususkan oleh dalil lain. Jadi kita kena faham maksud takhsis kat situ. Itu diletakkan definisi takhsis. Kemudian pengeluaran setengah individu al-am. Okey, maksudnya sekarang ni kita nak bincangkan tentang takhsis itu sendiri, ialah bila ada lafaz umum dan dibuat takhsis ataupun berlaku takhsis padanya, artinya sebahagian daripada lafaz yang am itu telah pun dikhususkan, dikecualikan. Okey, al-mukhassis, pengkhusus, ialah pembuat takhsis, iaitu syarak. Okay, kita kena ingat, yang mengkhususkan ialah agama, bukan logik akal. Okey, kita jangan ingat pula yang perkara ini umum tapi keadaan semasa mengkhususkannya, boleh tak? Keadaan semasa. Kita tak boleh cakap macam tu. Keadaan ini, hadis ni umum tapi bangsa Melayu mengkhususkan hadis ini. Negeri Malaysia ataupun negara Malaysia mengkhususkan hadis ni. Okey, itu tak boleh, semua tu tak boleh. Yang mengkhususkan ialah syarak ataupun agama sahaja. Lafaz ini juga digunakan untuk dalil yang mengkhususkan. Perkataan al-mukhassis, at-takhsis digunakan dalam penggunaan ulama untuk dalil yang mengkhususkan. Okey, kalau disebut wal mukhassisu li hadzal dalil, pengkhusus bagi dalil ini, maksudnya dalil lain yang mengkhususkannya. Okey, baik. Dalil yang mengkhususkan terbagi kepada dua jenis. Kita nak faham sekarang ni sesuatu dalil yang mengkhususkan perkara yang am ada dua jenis. Pertama ialah al-muttasil, mukhassis muttasil.
dia mengkhususkan dan dia bersambung dengan dalil itu, ataupun dia bersambung dan tidak berdiri dengan sendiri. Kejap lagi adalah dia punya apa? Contoh kat bawah tu biasanya berada pada dalil yang sama. Okey. Kemudian al-mukhassis al-munfasil yang berasingan, iaitu apa yang berdiri dengan sendiri. Maknanya dia dalil yang berasingan. Okey. Okey, baik. Mukhassis muttasil yang nombor 1 tu ada berapa jenis kat sini? Ada 1, dia sebut berapa? 2, 3, ada 3 dia sebut. Kemudian yang munfasil yang nombor 2 tu pula ada 1, 2, 3. Ada 3 juga. Okey, kita nak bincang benda tu sekarang ni. Maknanya kalau siapa yang rajin buat apa, saya pernah dulu dia ajarlah kan, bila nak faham satu benda tu kita buat apa nama dia? Apa dia? Peta minda. Ataupun yalah kot peta minda kot. Kan maknanya daripada 1 dia akan tukar jadi 2, 2 jadi 4, berangkai-rangkai semua tu kan. Okay. Tapi kalau buat benda tu jadi susah, tak usah buat lah. Ada setengah orang dia tak boleh benda tu. Baik. Mukhassis muttasil antaranya ialah al-istithna. Istithna iaitu pengecualian. Mengembalikan sebahagian objek kepada sebahagiannya yang lain seperti simpulan tali. Itu dia sudut bahasa Arab. Istithna, ikat, simpul. Okey, tali yang macam mana? Ada tali sini. Banyak tali tapi tak boleh guna, rosak dia. Tali ni boleh. Pinjam siapa punya ni? Kan. kalau tali straight macam ni, dia tak nama apa dia? Hablun musanna ataupun sanyu al-habl. Straight. Tapi kalau tali tu dia disimpulkan, itu nama dia sanyul habl. Simpulan tali. Okay, biasa ke tali macam tu kan, dia akan simpul kan, nak bagi dia kuat. Okay. Itu dari sudut bahasa Arab. Dari sudut istilah penggunaan ulama, khususnya usul fiqh ataupun bahasa Arab, ataupun dari sudut agama lah kan. Istithna ialah mengeluarkan sebahagian individu umum dengan lafaz illa yang membawa maksud kecuali, atau salah satu daripada kelompoknya. Okey, kelompoknya kelompok kecuali tu. Okey, maknanya bahasa kita kecuali, melainkan. So Arab pun ada juga illa, ada, ghaira, okey, dan sebagainya lah. Okey. Contohnya innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nampak perkataan apa? Illa kat situ. Okey. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Maknanya keseluruhan manusia dalam kerugian. Illa, kecuali. Ya, so dia kecualikan. Ini namanya takhsis. Takhsis muttasil dengan istithna. Boleh? Kalau ada peksa kan, kalau ada lah, memang tak ada pun kan. Tapi kalau ada lah, apakah bentuk istithna dalam ayat, dalam apa dia, surah Al-Asri? Kita jawab bentuk, bukan bentuk. Apakah bentuk takhsis dalam surah Al-Asri? Apakah lafaz takhsis dan apakah bentuknya dalam surah ini? So jawapan kita, lafaznya ialah illa, dan bentuknya mukhassis, maknanya pengkhususan yang bersambung dengan istithna, dengan pengecualian. Okey. Okey, dia dua ayat memanglah, tapi ayat yang bersambung. Ayat yang dekat-dekat lah. Dia bukannya baca sini, kita baca dia tak ada benda tu. Dia ada kat tempat lain, sana tak. Okey. Okey, selesai. Berdasarkan definisi lafaz illa atau salah satu daripada kelompoknya, maka terkeluarlah pengkhususan dengan asyart atau lain-lain. Dia nak khususkan pengkhususan dengan kecuali, dengan lafaz kecuali. Bukan pengkhususan dengan syarat sajalah. Ini sebagai definisi saja. Kemudian syarat-syarat al-istithna, pengecualian. Apa dia syarat-syaratnya? Lafaz al-istithna mestilah bersambung dengan al-mustathna minhu, perkara yang dikecualikan daripadanya, sama ada secara menyeluruh maupun secara hukum sahaja. Okey, pusing balik semula ataupun belik muka surat 31 kan. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Okay. Al-insan ni namanya mustathna minhu. Kan kat sebelah tu dia, saya terjemah apa? Perkara yang dikecualikan daripadanya.
Okey. Illa adalah al-istithna ataupun lafzu al-istithna. Lafaz istithna, lafaz pengecualiannya adalah illa. Alladzina amanu al-mustathna. Benda yang dikecualikan. Okey, so kita ada benda yang dikecualikan daripadanya, lafaz pengecualian dan benda yang dikecualikan. Faham tak? Tak faham lagi? Ni tengok ni satu kumpulan kan, satu kumpulan apa manusia. Kita nak pilih satu. Jangan satu kumpulan. Saya keluarkan semua boleh ambil kecuali yang ini. Ni namanya apa? Yang dikecualikan. Ini adalah kumpulan yang dikecualikan daripadanya. Ini dikecualikan daripada sini. Dikecualikan daripadanya. Okey? Apa yang mengecualikannya? Perkataan saya lah, kecuali. Okey? Begitu. Faham? Manusia umum keluarkan seorang. Orang yang dikeluarkan ini dikecualikan daripada manusia. So, bahasa Arab dia panggil mustathna minhu. Mustathna dengan lafaz yang digunakan untuk itu adalah istithna. Seronok lah baca bahasa Arab ni. Dia pening tapi dia seronok. Okey. Okey. Kalau macam mana saya boleh tengok bila mengajar sikit sebanyak tafsir ni, kita tengok sebahagian ulama memang menekankan sudut balaghah. Sudut balaghah ni sastra. Sastra dalam bahasa Arab. Sehingga kan sebahagian ulama mengatakan macam Syekh Tahir Muhammad Al-Tahir bin Ashur. Okay, walaupun akidah dia Asy'ariyah sikit, itu cerita lain lah, tapi kehebatan dalam bahasa Arab tu dan mentafsirkan Al-Quran, beliau mengatakan orang yang nak tafsir Al-Quran mesti tahu sastra Arab. Kalau dia setakat tahu nahu dengan apa, saraf, grammar dengan saraf, apa bahasa tak tahu, grammar dengan saraf ni kan, dia tak cukup untuk nak mentafsirkan Al-Quran, tapi dia nak menceritakan tafsir ulama terhadap Al-Quran, boleh aja. Faham tak? Kan macam saya bawa satu kitab, katalah saya bawa tafsir At-Tabari dan saya pun ajar. Saya ajar apa yang Tabari cakap, saya huraikan. Saya menghuraikan tafsir Tabari. Saya tak mentafsirkan Al-Quran. Macam ni juga, saya bukan menghuraikan usul fiqh, saya menghuraikan kitab usul fiqh orang lain. Kena bezakan yang tu. Kalau saya sendiri yang tu, saya yang buat, itu lain tu kan. Tak sampai lagi tahap tu. Jadi Tahir bin Ashur rahimahullah dan lain-lain ulama lain pun mengatakan antara yang penting asasi untuk mufassir adalah apa dia? Tahu balaghah. Antaranya tahu ilmu bahasa secara mendalam. Dia bukan saja tahu nak letak baris atas bawah kan. Letak dalam tu nak tukar yuqatil ke yuqatal kan, fama yaqtul ke fama yuqtal. Okey. Itu bukan itu sahaja, tapi dia tahu kenapa guna ayat ni, kenapa ayat ni datang dalam bentuk ini, tak datang dalam bentuk lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kenapa tak datang dalam bentuk na'buduka wa nasta'inu bika? Kenapa tak datang dalam bentuk yang simple tu? Dia jadi bentuk yang agak susah sikit ke depan ke belakang. Iyyaka na'budu, kepada engkau kami sembah, kepada engkau kami sembah engkau lah. Betul tak? Macam seolah-olah kan, telinga kanan mana? Ni kan. Dia pusing, dia tak nak cerita kan, dia macam mana tak nak buat, dia nak pusing kan supaya nampak susah sikit nak sampai telinga kanan tu. Kan? Mungkin orang yang tak tahu bahasa Arab dia ingat macam tu. Tapi orang yang tahu bahasa Arab, dia tahu bahawa bila letakkan kaf dekat depan yang asalnya berada di belakang, ada maksud yang tersendiri, iaitu tambah satu perkataan sahaja. Kalau terjemah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami sembah engkau, kami minta pertolongan daripada engkau, salah. Dia kena terjemah kepada kami sembah engkau sahaja, kami minta pertolongan daripada engkau sahaja. Kerana iyyaka dhamir apa? Dhamir muttasil yang dijadikan muttasil tadi kan, dhamir yang bersambung bila diasingkan dan diletak di depan membawa maksud al-hasr. Okay, kena minum sikit tu kan. Maksud al-hasr iaitu hasr ni maksudnya memfokuskan lagi. Itu sahaja, kena letak kata sahaja. Faham tak? Jadi kalau kita dah faham bahasa Arab, kita nampak hebat. Sebab tu bila Quraisy kata Nabi Muhammad sahir, Nabi Muhammad macam-macam lah, pecahkan antara
suami dengan isteri, bapa dengan anak, adik-beradik dengan abang dia dan sebagainya. Bila dengar Nabi Muhammad baca, dia orang kata apa? Apa dia cakap? Ini bukan kata-kata Muhammad. Betul tak? Tapi kita dengar orang baca Quran, lepas tu contohnya saya bacalah kan. Inna hadzal balada harramahu Allahu yawma khalaqas samawati wal ard la yu'dadu shawkuhu wa la yukhtala khalaha faqala al-Abbas ya Rasulullah illa al-idkhir fa innahu liqaynihim wa libuyutihim faqala illa al-idkhir. Allahu akbar. Nampak macam apa? Kita dengar apa? Ayat Quran orang Isyak ni baca kan. Tengok bukan Quran pun, hadis Nabi lah. Kan? Okay? Tapi sebenarnya lah ada setengah-setengah orang pun dia mungkin dia dah buat macam Syekh Al-Arifi tu kan. Okay, hafizahullah. Saya dengar ceramah dia kata bila dia sebut yang baca ucapan biasa dijadikan macam tu dan bacaan Al-Quran dijadikan begitu, orang kafir yang dengar pun kadang-kadang boleh bezakan dua benda tu. Okay, tapi itu mungkin berlaku pada sebahagian, wallahu alam. Okay, apa pun yang pentingnya kat sini yang kita nak tekankan ialah saya nak tekankan apa tadi? Dari sudut balaghah. Kan, dari sudut balaghah saya dah hilang arah dah ni. Cuba jauh sangat, pusing kan. Dia bila spin banyak sangat tu namanya goreng kan, dia hilang, kadang-kadang hilang arah. Minta maaf lah. Tapi saya rasa tadi saya nak tekankan berkenaan dengan balaghah yang perlu ada dalam memahami Al-Quran. Okey, baik, kita balik kepada perbincangan kita. Syarat-syarat al-istithna ataupun pengecualian. Pertama, lafaz al-istithna, pengecualian, mestilah bersambung dengan al-mustathna minhu, perkara yang dikecualikan daripadanya, sama ada secara menyeluruh maupun secara hukum sahaja. Saya dah ingat kenapa saya cakap tadi, kalau kita dah tahu bahasa Arab secara mendalam, di situlah kita akan dapat merasai kehebatan Al-Quran. Dan kita dapat tahu bahawa Al-Quran ni bukan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, so itu nak sampai tahap tu bukan senang kan. Shakespeare bila cakap, kita dengar macam biasa je, tak sedap pun. Pasal apa? Pasal kita tak tahu bahasa Inggeris. Betul tak? Okey, siapa lagi ya? Kalau bahasa Melayu apa siapa? Siapa tokoh-tokoh ni siapa? Samad Said kan, contohnya bila dia kadang-kadang dia puisi dia tak apa benda lah kan. Bagi setengah orang cakap lah, bukan saya, setengah orang cakap. Tapi kenapa dia dapat tokoh? Pasal penghayatan. Orang yang bagi tu ialah orang yang menghayati. Kita yang tak menghayati, kita kata patut bagi cakap saya pun bagi dia, contohlah kan. Okey. Okey, baik. Lafaz istithna mestilah bersambung dengan al-mustathna minhu, sama ada secara menyeluruh maupun secara hukum sahaja. Okey. Teruskan lagi. Lafaz istithna ataupun pengecualian yang bersambung secara menyeluruh ialah yang bersambung dengan benda yang dikecualikan di mana tidak terdapat pemisah antara kedua-duanya. Okey. Saya tak boleh nak urai pasal kena ada contoh nanti baru nampak. Lafaz istithna ataupun pengecualian yang bersambung secara hukum ialah yang dipisahkan daripada al-mustathna minhu dengan pemisah yang tidak boleh ditolak, seperti selsema dan bersin. Dah nampak tak sekarang ni? Okey, tak apa, tengok bawah tu lagi. Sekiranya wujud pemisah atau berhenti sejenak antara kedua-duanya, iaitu antara mustathna dengan mustathna minhu, benda yang dikecualikan dan kelompok yang asal yang dikecualikan daripadanya, al-istithna ataupun pengecualian tidak sah. Okey, hukum dia tak sah. Contohnya, ini contoh. Bila tengok contoh ni boleh tengok balik semula yang huraian sebelum tu. Dia macam sains jugalah kan. Kita bagi formula kan, yang budak tercengang tengok apa benda lah ni kan. Tapi bila contohnya ni campur dengan ni jadi awan turun hujan. Oh, cakap lah gitu, senang kan. Hamba okey. Contohnya kata-kata seorang tuan. Tuan kat sini artinya ialah pemilik hamba. Dia cakap hamba-hambaku bebas. Kemudian dia diam atau bercakap tentang tajuk lain. Nama sikit barulah dia sebut kecuali Sa'id. Faham Dia bila sembang tu
orang bila orang sebut tentang pembebasan hamba, ustaz tengah cakap ni kan. Okay, dia pun dengar. Kata, ustaz, minta jap ustaz. Okay. Hamba-hambaku semua bebas. Lepas tu ustaz tu pun cakap lagi, dia pun tanya soalan apa semua kan. Tiba-tiba, ustaz, kecuali Said ustaz. Sah tak? Tengok sini dia kata apa. Pengecualian ini tidak sah dan kesemua hambanya dihukum merdeka. Pasal apa? Pasal dia istisna tu dia tak bersambung. Dia dah cakap tapi dia tak bersambung. Dia dah apa, dia panggil tajuk tu dah bertukar. So bila tajuk tu dah bertukar, dia dah banyak dalil yang menunjukkan macam contoh lain, saya buat contoh lain, jual beli. Kan, jual beli, masa jual beli tak apalah, tapi bila kita jual beli, saya pun keluar, saya pun datang balik semula. Boleh tak orang ni kata itu barang saya tu? Penjual tu kata bagi balik barang saya. Tadi dah jual lah. Tak, kita tak habis lagi. Dah habis tu. Bila dah berpisah tu, kan, malam yatafarraqa, selagi mana mereka tak berpisah. Dan berpisah sini ada dua. Satu berpisah dari sudut fizikal, yang kedua berpisah dari sudut topik percakapan. Okay, saya jual iPhone ni, ataupun apa benda ni, apa ni? Mikrofon. Saya jual mikrofon ni, pemilik tu cakap saya nak jual mikrofon ni dengan harga RM1,000. Kawan tu kata okey, boleh kurangkan sikit, boleh 900, boleh. Ya, pun dah jual, dah beli apa semua, okay, dah bayar lah semua kan. Sembang benda lain pula, rumah macam mana itu, okey apa semua. Lepas tu balik semula, barang saya tu bagi balik. Barang siapa? Tak ada lah, barang saya dah beli dah tadi. Okay, so dia dah tajuk tu dah berpisah. Tapi kalau dia masih lagi, saya jual, saya beli, lepas tu dia kata cancel, tak jadi. Dia cakap saya jual, cakap saya beli, tak cancel. Dia tak habis lagi cakap. Sah tak? Sah. Okay. Okay, teruskan. So dah faham sekarang ni kan? Okay. Ada pendapat menganggap sah al-istithna sekiranya ada pemisah atau berhenti sejenak jika percakapan itu dalam tajuk yang sama. Kalau tajuk sama, lain cerita. Kan? Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada hari pembukaan Mekah, "Inna hadzal balada harramahu Allah yauma khalaqas samawati wal ardh." Sungguhnya negeri ini telah diharamkan oleh Allah pada hari Dia mencipta langit-langit dan bumi. Baik. Tidak boleh dipatahkan durinya, la yu'dadu syaukuh, dan tidak boleh dicabut tumbuhannya, la yuqtala khalaha. Al-Abbas berkata, "Ya Rasulullah illa al-idkhir." Wahai Rasulullah, kecuali idkhir, satu bentuk pokok, dia panggil pokok apa? Renek apa? Pokok renek, betul. Pokok renek ni, pokok yang kecil-kecil ni kan, okey. Untuk kubur dan rumah-rumah mereka. Kita gunakan pokok ni untuk urusan perkuburan, okey, dan juga untuk rumah. Nak buat rumah ke apa ke. Lalu baginda bersabda, kecuali al-idkhir, kecuali pokok idkhir tu. Sah ke tak sah? Sah kerana masih lagi dalam perbincangan. Okay? Pendapat kedua ini lebih kuat kerana hadis ini menunjukkan kepadanya. Nampak senang je, kita nak cari yang mana lebih kuat. Ada hadis, ada dalil, itulah yang lebih kuat. Okay. Kemudian perkara kedua, al-mustathna, benda yang dikecualikan tidak boleh melebihi setengah al-mustathna minhu. Nak kecualikan jangan lebih half, jangan lebih setengah. Okay. Saya nak bagi contoh kat sini, contoh saya sendirilah kan. Tapi ada dah contoh kat sini. Tak apa. Sekiranya seseorang berkata dia berhak menerima daripadaku 10 dirham, ini apa? Mustathna minhu, kecuali 6 dirham. Macam ni ke? Saya silap ke apa ni? Ke dia yang silap? Sekejap. Dia berhak, betul lah, dia berhak menerima 10 yang asal, kelompok yang asal nama dia mustathna minhu, betul lah. Al-insan tadi kan, okey. Dia berhak menerima 10 kecuali 6. Ini dia kecualikan 6, mustathna. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Jawapan dia tak boleh. Kerana dia telah mengecualikan lebih daripada setengah. Jadi kawan tu dapat apa? Kawan tu dapat 10. Itu dari sudut hukum tu. Ada pendapat yang tidak mensyaratkan perkara ini dan mengesahkan pengecualian ini, walaupun benda yang dikecualikan melebihi setengah. Merujuk kepada contoh ini, dia hanya perlu mengambil 4 dirham. Tapi ada pandangan lain. Ini benda fiqah, benda biasalah. Ada dua opinion ataupun dua pandangan. Okey, baik. Sekiranya dikecualikan semuanya, ianya tidak sah di sisi kedua-dua pendapat. Faham ya? So ada sekarang ni khilaf ada dua.
ataupun perbincangan dua. Saya nak bagi 10 kecuali 6. Satu pandangan kata tak sah, 10 juga dia dapat. Satu pandangan kata sah, okey, dia dapat 4 sahaja. Tapi kalau saya nak bagi 10 kecuali 10, dia nak buat lawak lah kan. Okay, saya ada 1 juta kat bank, you ambil lah semua kecuali semua. Buat lawak macam tu. Sah ke tak sah? Tak sah, maknanya orang tu akan kena lepaskan 1 juta tu pada, ikut mahkamah, kena lepaskan kepada pihak yang diberi. Okey. Syarat ini diaplikasikan, contoh dah ada tadi dekat situ. Syarat ini diaplikasikan kepada istithna yang berdasarkan bilangan. Ini satu lagi pula. Sekiranya istithna berdasarkan sifat, ianya sah walaupun dikecualikan semua atau kebanyakannya. Kalau istithna itu bilangan, tak boleh. Tapi kalau istithna itu dari sudut sifat, dan sifat yang disebut itu merangkumi semua sekali, sah juga. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa taala kepada iblis, "Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin." Tengok sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kuasa bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikut kamu, iaitu orang-orang yang sesat. Soalan dia sekarang ni, yang sesat lebih banyak ke ataupun yang mendapat hidayat? Yang sesat lebih banyak. Sah tak? Sah lah, tak ada masalah. So ini dalil dia. Okay? Jika anda mengatakan berilah orang dalam rumah ini kecuali orang yang kaya. Saya ada duit ni, kamu masuk rumah ni, bagi pada orang yang ada kat dalam rumah ni, kecuali yang kaya jangan bagi. Okay? Kemudian bila pekerja kita tu dia masuk, dia tengok semua kaya belaka. Lebih daripada tuan dia, kan? Boleh semua kaya. Okay? So adakah pengecualian ini sah? Jawapan dia sah. Tak payah bagi, simpan balik. Okay? Okay, selesai yang tu. Seronok baca usul fiqh. Saya suka baca usul fiqh. Okay, kemudian al-istithna ialah mukhassis muttasil, pengkhusus yang bersambung. Yang pertama ialah istithna. Yang kedua, asy-syart, syarat. Berkaitan kenyataan yang berkait. Satu kenyataan yang dikaitkan dengan sesuatu. Itu maksudnya berkait tu. Okey. Dari sudut bahasa, asy-syart ialah tanda. Dari sudut istilah pula, asy-syart ialah perkaitan satu perkara dengan satu perkara lain, sama ada wujud atau tiada, dengan menggunakan lafaz in yang membawa maksud sekiranya ataupun jika, atau salah satu daripada kelompoknya. Sekiranya, lagi apa? Jika, lagi apa ni? Ada perkataan lain tak yang sama maksud? Andai. Okay? Benda-benda tu lah. Okay? Jadi dalam bahasa Arab pun ada in, kemudian man, okay? Idha dan lain-lain. Okay? Kemudian syarat mengkhususkan sama ada dinyatakan di awal maupun di akhir ayat. Okey. Maknanya lafaz syarat tu kalau datang di pangkal ayat boleh, di hujung ayat pun boleh, tak ada masalah. Okey, contoh syarat yang dinyatakan di awal ayat ialah fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum. Jika mereka bertaubat dan mendirikan, jika kan in, itu syarat tu. Jika mereka bertaubat dan mendirikan solat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Selesailah. Maknanya jika bertaubat, bebaskan mereka, biarkan mereka berjalan. Jika tak taubat, boleh tak? Tak boleh kan? So itu yang disebutkan tadi, mengaitkan satu perkara dengan perkara lain dari sudut wujud atau tiada. Kalau ada taubat, adalah kebebasan untuk berjalan. Kalau tak ada taubat, tak adalah kebebasan untuk berjalan. Okey. Kemudian contoh syarat yang ada di akhir ayat An-Nur 33. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا. Dan hamba-hamba yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian. Perjanjian sini maksudnya dia buat perjanjian, kemudian dia cari duit, dia bayar pada kita, maka dengan bayar tu dia bebas. Contohnya buat perjanjian, hamba ni dia kata pada tuan dia, saya nak mukatabah. Mukatabah ni perjanjian ni lah kan. Okey, berapa? 30,000. Tuan dia kata 30,000 susah, 25,000 cukup lah.
kan. So dia carilah RM25,000, dapat RM25,000 bagi pada tuan dia, maka bebaslah dia. Ini nama dia mukatabah. Okey. Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Kalau mereka tu orang baik, buatlah. Tapi kalau mereka tak baik, biarlah mereka jadi hamba. Itu maksud dia. Okay, jadi kita faham kat sini secara umum, antara fungsi ataupun sebab penghambaan ada dalam Islam ialah apa? Ni jauh sikit lah soalan ni. Soalan untuk orang yang hebat lah. Yang peringkat apa? Masters dan PhD. Sementara saya nak minum sebenarnya. Okay, tak apa. Ada tak jawapan? Soalan saya apa tadi? Kenapa penghambaan itu ada? Kalau saya tanya dari mana, jawapannya tawanan perang lah, kan? Kalau saya tanya kenapa ada? Faham Perang memanglah antara punca seseorang tu jadi hamba ialah bila perang. Islam perang dengan kafir, Islam menawar orang kafir, maka mereka jadi tawanan peperangan, mereka menjadi hamba. Okey lah tu. Tapi soalan dia, apa hikmah dia? Itulah senang sikit. Mendekatkan diri dengan Islam bila dia duduk dalam keluarga Islam. Faham? Ya. Ada lagi hikmah lain? Untuk dibebaskan. Hikmah. Itu untuk dibebaskan, dia sebenarnya jawapan kepada soalan lain, iaitu adakah Islam menggalakkan penghambaan ataupun sebaliknya. So kita jawab Islam menggalakkan pembebasan hamba. Tapi tadi apa hikmah dia? Saya rasalah hikmah yang paling ketara yang disebut tadilah, yang puan sebutkan tadi, iaitu untuk orang tu dapat tahu tentang Islam. Soalan saya yang seterusnya kan, bilakah orang bila duduk dengan kita, bilakah masanya bila seseorang tu duduk dengan kita, dia dapat Islam? Bila kita adalah dia panggil apa? Practicing Muslim. Okey, soalan seterusnya, bilakah kita nak jadi practicing Muslim? Itu soalan dia sebenarnya, itulah jawapan dia, tapi kena ubah sikit. Bila jihad dapat diamalkan, disitulah seorang Muslim tu dia dah sampai ke tahap practicing Muslim. Pasal jihad tu wazirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, bonggol ataupun kemuncak bagi Islam itu ialah jihad di jalan Allah, perang di jalan Allah. Umat Islam dia takkan dapat sampai ke tahap perang ni kecuali dia dah settle lah. Kalau solat pun tak settle, zakat entah ke mana, apa lagi? Solat, zakat lagi, haji duk bergaduh lagi. Kan pergi haji tu kira nak cium Hajar Aswad, yang lain tu semua kena tumbuk kan. Hajar Aswad batu tu dicium, tapi orang semua kena tumbuk. Kena tolak, kena tumbuk. Okay, kebersihan entah ke mana, macam-macam lagi tu. Maka nak sampai tahap jihad tu jauh lagi. Okay, tapi kalau dah sampai tahap jihad, biasanya yang lain tu dah settle lah, tak ada masalah. Okay? Sebab itulah bila dah sampai tahap jihad, ataupun umat Islam bila dah sampai ke tahap jihad, artinya mereka yang sampai tu ialah mereka yang dah menjadi practicing Muslim yang sebenarnya. Sebab tu bila dia dah menang, dia tawan, yang ditawan tu takkan jadi masalah. Yang ditawan itu takkan berada dalam, takkan ditekan. Kenapa? Kerana yang menawan itu ataupun yang menjadi tuan mengamalkan Islam. Kalau dia tak amalkan Islam, situlah banyak hamba yang kena tekan, hamba yang kena zalim. Okey, so benda ni kalau kita faham, orang kutuk tentang penghambaan, kita boleh jawab lah, tak ada masalah. Okey. Selesai tu kan? Okey, yang kedua, syarat dah selesai dah. In alimtum fihim khaira. Syarat tu dinyatakan di akhir. Okey, so kalau syarat tu dinyatakan di akhir, di awal, tak ada masalah. Yang pentingnya benda tu dinyatakan. Kemudian mukhassis, pengkhusus yang muttasil, bersambung. Yang ketiga ialah as-sifah. As-sifah maksud kita sifat.
Senang nak belajar bahasa Arab ni kan. Banyak kita dah masuk dalam bahasa kita lah. Okey. Apa yang menunjukkan satu erti yang terdapat hanya pada sesetengah individu al-am, sama ada na'tun, huraian, badalun, gantian, atau hal keadaan. Okay, sesuatu yang menunjukkan kepada erti, satu maksud yang ada. Bukan bilangan tadi kan bilangan apa semua kan. Okey, so ini adalah satu nilai ataupun satu erti yang ada pada sesetengah individu dalam kelompok umum tu. Contoh na'tun, huraian, ialah firman Allah Subhanahu wa taala An-Nisa 25. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. Ia boleh mengahwini wanita yang beriman dari hamba-hamba yang kamu miliki. Okey, wanita yang beriman. Maknanya fatayat adalah hamba-hamba, al-mu'minat yang beriman. Okey, maknanya kalau orang yang ayat ni secara umumnya ialah berkenaan dengan kahwin. Kahwin yang pertama elok kahwin dengan hamba dengan hamba. Hamba dengan hamba pula apa? Merdeka dengan merdeka. Okey, kalau tak dapat maka dia boleh kahwin dengan hamba. Tapi hamba syaratnya mesti yang beriman. Okey. Teruskan. Contoh sifat yang merupakan badal. Badal ialah ganti. Kalau dekat siapa yang kerja kan, kita ada apa dia panggil lah? Allowance, dia panggil allowance agaknya. Gaji lain kan, lepas tu ada untuk pakaian lain, untuk itu allowance lah. So perkataan badal ni di negara Arab digunakan juga untuk allowance ataupun allowance. Okay. Badal gantian, badalus sakan, badal safar dan sebagainya lah. Okay, badal tempat tinggal dan sebagainya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Mana gantian kat sini ataupun badal? An-nas adalah lafaz umum lah. Man istata'a ilaihi sabila adalah badal kepada an-nas. Okay. Saya punya terjemah gantilah ikut bahasa, tapi itulah maksud dia kat sini. Dia lebih kurang huraian juga, tapi dalam bahasa Arab disebut badal. Okay. Tak apalah, terima ialah badal. Okay. Contoh hal keadaan ialah firman Allah Ta'ala An-Nisa 93, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Hal kat sini kat mana? Mana hal kat sini? Yang mana? Cuba teka sikit, mana tu betul? Tak teka salah tak apa. Kalau bagi fatwa salah susah tu. Membunuh orang mukmin adalah hal. So itu keadaan membunuh orang mukmin adalah keadaan ataupun apa saya sebut ada dia itu perbuatan kan. Saya makan, itu perbuatan bukan keadaan. Saya makan berdiri itu baru keadaan. Apa dia? Dengan sengaja, muta'ammidan. Okey, saya makan adalah perbuatan. Ya, topik saya ialah saya makan. Berdiri bukan topik saya, keadaan saya. Okey? Wa may yaqtul mu'minan, siapa bunuh orang Islam, itu topik kan. Muta'ammidan inilah dia hal ataupun keadaan. Okey. Ya, kalau nak tengok, kita boleh terjemahkan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dalam keadaan sengaja. Dengan sengaja boleh tak tukar kepada dalam keadaan sengaja, boleh tak? Tapi boleh tak? Dan barang siapa dalam keadaan membunuh orang mukmin, tak boleh kan? Masa itu adalah benda yang dibincangkan. Okay? Itu cara dia, kita nak tahu. Kadang dengan pelajar pun dia orang pening, mana ini kenapa hal pula ni kan? Dia mungkin akan letak sini maf'ul bihi mu'minan muta'ammidan. Mu'min adalah maf'ul bihi, muta'ammidan adalah sifat kepada mu'minan. Sifat pula dia letak.
Okey, tak, bukan sifat, dia adalah hal ataupun keadaan bagi orang yang membunuh, bukannya orang mukmin yang kena bunuh. Okey. Baik, ini adalah salah satu daripada muttasil mukhassis yang muttasil, pengkhusus yang bersambung. So 3 benda tadi ulang balik apa dia? Pertama ialah, saya pun lupa dah ni apa, tak apa, tolong. Al-istithna, kemudian asy-syart dan juga as-sifah. Kalau masa belajar dulu saya ingat lah, tapi sekarang ni saya bila dah mengajar, kita harap pelajar yang ingat kan. Okay. Al-mukhassis al-munfasil, pengkhusus yang berasingan pula, yang berdiri dengan sendirinya dan ianya terbagi kepada 3. Pengkhususan dengan panca indera. Okey. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin kaum Ad yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Kulla syai'in, semua benda dihancurkan. Kalau semua benda dihancurkan, ada tak lagi bumi ni? Ada? Tak ada kan? Panca indera, menunjukkan bahawa angin itu tidak menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan semua benda yang dihancurkan. Faham? Faham tak faham? Dia makan semua dia makan. Tapi ada juga lagi yang pinggan mangkuk ada lagi. Maknanya pinggan mangkuk dia tak makan, dia makan semua benda yang boleh dimakan lah. Jadi angin tu menghancurkan semua benda yang diperintahkan untuk dihancurkan. Bi amri rabbiha, dengan perintah Allah kan. So Allah arahkan untuk hancurkan siapa? Hancurkan kaum itu, hancurkan sebahagian mungkin rumah yang ada. Pengkhususan dengan akal. Az-Zumar 62. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah mencipta segala sesuatu. Semua benda Allah cipta. Akal menunjukkan zat Allah Ta'ala bukan makhluk. Faham? Maksudnya Allah mencipta semua benda kecuali dirinya lah. Diri Allah tak cipta. Macam mana? Apa dalil dia? Tak payah dalil. Akal pun dah cukup dah. Macam kita sebut, kita kata apa dia, mikrofon ni dia menyampaikan suara, ataupun pen lah, pen kita boleh guna pen untuk tulis, tapi pen tu dia jadi dengan sendiri, boleh tak? Akal pun tahu dah, pen ni mesti ada yang menciptanya kan, mana mesti ada orang yang buat, letak ini, guna mesin lah, benda, jadilah pen. Dia tak boleh tiba-tiba pen tu keluar, muncul depan saya, ustaz pun ambil dan ustaz pun tulis. Boleh tak cakap macam tu kat anak kita? Cakap kat anak kita pun, anak kita yang ada akal akan kata mak ni biar betul kan. Ada di kalangan ulama yang berpendapat bahawa apa yang dikhususkan dengan panca indera dan akal tidak termasuk dalam al-am al-makhsus, umum yang dikhususkan. Dengar lo. Akan tetapi ianya termasuk dalam al-am alladhi urida bihil khusus, umum yang dimaksudkan khususnya. Ini kerana perkara yang dikhususkan bukan merupakan maksud orang yang berkata maupun orang yang mendengar. Pada permulaan kata-kata itu, inilah hakikat al-am alladhi urida bihil khusus, umum yang dimaksudkan khusus. Faham tak? Cuba tengok dulu. Al-amul makhsus, am satu umum yang dikhususkan. Umum yang dikhususkan. Ambil 4 ni kecuali 1. Ini dikhususkan daripada yang umum. Selesailah. Tapi bila disebut semua semua benda hancur. Semua benda hancur. Tapi bila kita masuk ada juga yang elok lagi. Jadi apa maksud dia? Semua benda yang hancur tu hancur lah kan, ataupun semua benda yang kena api hancur, ataupun dia mungkin maksudkan juga kebanyakan benda hancur kan. Jadi bahagian yang kedua ini dia nakkan dia masih lagi ingin umum, tetapi dalam kefahaman kita, dalam urida bihil khusus, dalam kefahaman ialah kita faham yang khusus. Yang tadi bukan dalam kefahaman, dia khususkan oleh sesuatu perkara. Itu al-amul makhsus yang pertama. Boleh faham tak? Dah nampak sikit kan?
Satu, yang al-amul makhsus ialah lafaz umum dikecualikan oleh satu lafaz lain. Al-am alladhi urida bil khusus, satu lafaz umum, tak ada pun sesuatu yang mengecualikannya, tapi difahami oleh apa tadi? Panca indera, difahami oleh akal. Tak ada lafaz lain yang mengkhususkan. Ada tak ayat Quran lain mengkhususkan? Tak ada kan? Ada tak hadis lain yang mengkhususkan? Tak ada. Tapi dikhususkan dari sudut kefahaman. Urida bihi, dikehendaki dengan lafaz umum itu perkara yang khas. Okey? Ini bila kita tengok yang ni, kita boleh faham ulama kita teliti lah kan, walaupun ada pandangan kan, tapi secara umumnya mereka teliti, dia orang cuba nak bezakan antara satu lafaz dengan satu lafaz yang digunakan, khususnya bila perkara tu boleh membawa kepada hukum yang berbeza. Okey. Baik, yang ketiga, pengkhususan dengan syarak. Pengkhususan dengan, pertama dengan panca indera, dengan akal, dengan syarak. Yang ketiga, Al-Quran dan As-Sunnah dikhususkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan juga Qiyas. Contoh pengkhususan Al-Quran dengan Al-Quran ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Baqarah 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu selama 3 quru'. 3 quru' ni apa dia? Khilaf. Ada yang kata 3 kali suci, ada yang kata 3 kali haid. Ayat ini dikhususkan oleh firman Allah Ta'ala, Al-Ahzab 49, Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampuri mereka, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Faham tak? Kahwin, akad nikahnya terus cerai. Tiba-tiba dia tak tahulah fuse dia rosak ke apa kan. Dia tak nak kan. So bukan fuse rosak, mungkin dia berubah pandangan ke. Okay, so dia ceraikan. Jadi perlu tak, katalah kawan dia kan, dah cerai kat situ, kawan dia kata tak apalah, kau tak nak aku ambil lah. Boleh tak? Boleh terus kat situ. Mana majlis yang sama pun, tak apa, dia keluar majlis yang sama, tak apalah, saya terima nikahnya, selesai. Okey, nak bantu perempuan tu mungkin. Okey. So sekarang ni dah ayat yang pertama telah pun dikhususkan oleh ayat yang kedua. Okey. Ayat pertama tu wanita yang dicerai ada iddah semua kan. Tapi yang kedua, wanita yang dicerai apa dia? Belum dicampuri, tak ada iddah. Dikhususkan. Okey. Contoh pengkhususan Al-Quran dengan Al-Quran ialah firman Allah Ta'ala tentang harta pusaka. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembahagian pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu 1 bahagian anak lelaki sama dengan 2 bahagian anak perempuan. Okey. Kemudian ayat tentang harta pusaka ini dikhususkan oleh sabda Nabi SAW, hadis Nabi, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Tidak boleh orang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak boleh orang kafir mewarisi orang muslim. So kalau bapa tu contohnya kafir, anak dia muslim, dia tak waris. Begitu juga sebaliknya, kalau ayahnya muslim, anaknya kafir, dia pun tidak mewarisi. Okay. So hadis ini telah pun mengkhususkan ayat tadi. Okay, teruskan lagi. Saya rasa ni tak susah kan. Contoh pengkhususan Al-Quran dengan Al-Ijma'. Maksud ijma' apa dia? Bahasa Inggeris sebut consensus. Bahasa Melayu pun dah consensus juga. Apa dia? Persepakatan. Persepakatan ulama-ulama mujtahid dalam Islam. Dia bukan ulama je, ulama yang mujtahid. Okay? Ya? Yeah? Ulama mujtahid ni dia dah sampai ke tahap nak keluarkan hukum, tak payah tanya orang, dia keluarkan sendiri. Kalau nak keluarkan hukum sejak nak tanya orang, tu mana dia bukan mujtahid lagi. Okey. Okey, baik. An-Nur ayat 4, walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina,
dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka yang menuduh itu 80 kali sebatan. Okey. Itu ayat yang umum. Ayat ini dikhususkan dengan al-ijma' bahawa hamba yang menuduh zina dihukum sebatan 40 kali sahaja. Okey, begitulah contoh yang dibawa oleh kebanyakan ulama al-usul. Bagi saya contoh ini tidak kuat kerana ada perselisihan pendapat dalam masalah ini. Saya sendiri masih belum jumpa contoh yang sesuai. Saya sini bukan saya lah. Saya sini adalah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, pengarang kitab ni. Okey, tapi ini contoh yang biasa orang bawa. Okey. Ayat itu mengatakan berapa? 80. Tapi kalau yang menuduh itu ialah hamba, 40 je, setengah. Hadis-hadis secara umumnya meletakkan bahawa hukuman kepada hamba setengah daripada hukuman kepada orang yang merdeka. Jadi ijma' kat situ mengatakan ianya hanya 40. Tapi ada setengah-setengah dakwaan ataupun setengah-setengah kenyataan bahawa benda ni ijma' kan. Sebenarnya kadang-kadang tak ijma' kerana ada khilaf. So apa pun yang pentingnya ini contoh yang biasa dia bawa. Tuan punya kitab sini mengatakan saya tak jumpa contoh yang sesuai lagi. Okey, tak apa. Contoh pengkhususan Al-Quran dengan qiyas ialah firman Allah Ta'ala An-Nur ayat 2, Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka sebatlah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebatan. Ayat ini dikhususkan dengan hamba lelaki yang berzina dikiaskan kepada hamba perempuan yang berzina, di mana hukumnya dijadikan setengah menjadi 50 sebatan. Okey? Faham ya? So sama juga, ini juga adalah qiyas. Maknanya kalau wanita perempuan yang hamba berzina, dia kena setengah. Fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Okey, maka ke atas mereka setengah daripada hukuman yang dikenakan ke atas wanita yang merdeka. Dan dalam ayat lain, jadi tak sebut pula tentang hamba lelaki, disebut hamba perempuan sahaja. Jadi bila kena kes yang dibawa tu seorang hamba lelaki berzina, maka dia pun kena 50 sahaja. Dia kiaskan, dia analogikan kepada perempuan. Okey, yang hamba perempuan yang berzina. Faham kan? Okey. Contoh pengkhususan as-sunnah dengan Alkitab. Alkitab sini apa dia? Alkitab ni bukan Injil kat sini kan. The Herald tak boleh kan? Alkitab boleh. So Alkitab yang dalam sana tu maksudnya Alkitab Bible ataupun Injil kan. Bible saya rasa. Okay, tapi sini as-sunnah dan Alkitab. Alkitab ni sebenarnya ialah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara umum. So kitab ada Al-Taurat, Al-Injil, Az-Zabur, Al-Quran dan Suhufi Ibrahim, Suhufi Musa. Semua itu namanya kitab-kitab. Tak ada masalah pun. Okey. Dan biasanya kalau nak pairing, kalau kita nak pasangkan, okey, jadikan pasangan Alkitab was sunnah, Al-Quran wal hadis. Faham kita perlu berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Kita perlu berpegang kepada Alkitab dan sunnah. Boleh? Faham? So itu cara dia lah. Maknanya dari sudut lafaz. Tapi tak salah. Kita perlu berpegang kepada Alkitab dan Al-Hadis. Boleh. Dan kita kalau sebut pun, kita perlu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Boleh juga. Tapi dia macam tak cantik lah. Macam seolah-olah pakai jubah hitam, tudung putih kan. Dia tak kena sikit lah kan. Lebih kurang itulah. Tapi boleh je, tak ada masalah. Baik. Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Ini salah satu hadis dalam hadis 40 kan. Aku telah diperintahkan agar memerangi manusia sehinggalah mereka naik saksi sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah pesuruh Allah, mendirikan solat, membayar zakat. Sekiranya mereka melakukan perkara-perkara itu, mereka telah memelihara daripadaku darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka terserah kepada Allah. Baik, ini adalah as-sunnah. Nah, apakah dalil daripada Al-Quran yang mengkhususkan hadis ini? Okay, dalilnya qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, iaitu agama Allah, iaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, sehinggalah mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Okey, cuba tengok apa yang umum, apa yang khusus kat sini. Dalam hadis ni dia umum kan? Apa yang umum kat sini? Open book test kan? Biasa dengar kan open book test ni? Kalau fail juga tak tahu. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Okay, sehingga mereka masuk Islam. Betul? Kalau masuk Islam, selamat darah dan harta mereka. Sekarang ni, ayat ni pula, qatilul ladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harramallah. Perangi mereka yang tak beriman dengan Allah dan hari kiamat. Okey. Kemudian tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan. Tidak menerima agama yang benar di kalangan minal ladzina utul kitab, di kalangan mereka yang diberi Alkitab, iaitu apa? Yahudi dan Kristian. Okey, iaitu Yahudi dan Kristian, sehinggalah mereka memberi jizyah. So mafhum yang boleh kita perhatikan kat sini ialah, yang tadi itu umum manusia, yang sini apa dia? Yang sini apa? Yang sini ahli kitab lah. Betul? Kan? Itu umum manusia. Perintah dia memerangi manusia sehingga mereka beriman. Tapi nak ceritakan pada ayat ini bahawa ahli kitab kan, walaupun mereka mengatakan mereka beriman apa semua, tetap diperangi sehingga mereka memberi jizyah. Okey. Zahirnya begitu. Baik. Contoh pengkhususan as-sunnah dengan as-sunnah ialah fi ma saqatis sama'ul usyur. Zakat bagi tanaman yang disirami air hujan ialah 1/10. Okey, dikhususkan oleh hadis lain, laisa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqah. Tanaman yang kurang daripada 5 wasak tidak perlu dizakatkan. Satu wasak ni berapa? 60, tak ingat saya. Tapi banyaklah. Okey. Jadi kalau mungkin 60, Wallahualam, 60, katalah seingat saya tu dalam sekitar 60 kilogram. Kalau dah 5 tu dah berapa. Jadi kalau kurang daripada tu, hasil yang kurang daripada tu tak perlu diberikan zakat. Lebih daripada itu barulah kena zakat, iaitu 1/10 daripada hasil yang dapat. Okay, so dah dikhususkan. Contoh pengkhususan as-sunnah dengan al-ijma' masih tidak saya ketemui. Saya tak jumpa lagi. Kalau saya tak jumpa, saya sendiri lagi tak jumpa lah kan? Contoh pengkhususan as-sunnah dengan al-qiyas ialah sabda Nabi SAW, al-bikru bil-bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanah. Teruna yang berzina dengan anak dara hukumnya disebat 100 kali dan dibuang negeri selama 1 tahun. Hadis ini dikhususkan dengan hamba lelaki yang berzina, dikiaskan kepada hamba perempuan yang berzina, di mana hukumnya dijadikan setengah menjadi 50 sebatan. Okey, maknanya ini adalah untuk orang yang merdeka. Tapi kalau yang hamba tak perlu dipukul sebanyak ataupun disebat sebanyak 100, cukup sekadar 50. Okay, so itulah sedikit sebanyak yang boleh kita bincang bersama berkenaan dengan al-am dan juga al-khas, al-umum dan juga al-khusus. Lebih kurang gitulah ya, insya-Allah. So kalau dapat gambaran tu pun dah kira baiklah, insya-Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada soalan boleh ajukan. Apa tu? Sebab biasa ni dia tak bagi wang negeri lah. Wang negeri dia dah free lah.
Tak faham je. Maksudnya yang nak tahu hukum yang berzina ni, kalau hamba bagi hamba tak payah buang negeri lah. Apa kena buang negeri ke tidak, itu wallahualam, itu perbincangan lain lah. Kalau buang negeri dia jadi free lah. Tak semestinya dia Dia bebas. buang negeri selama setahun, dia jadi, iya ke? Dia jadi merdeka? Tak kan? Dia tetap hamba, boleh je. Dia tetap hamba tapi dia buang negeri. Contohnya, katalah tuan tu ada banyak tanah kan. So dekat Selangor tak boleh, dia kena buang negeri pergi Negeri Sembilan. Contohlah, duduk kat Negeri Sembilan lah setahun, lepas tu balik kan. Teruna yang berzina dengan anak dara 100 kali. Kalau tak ada dara tak boleh. Kalau tak anak dara, maksudnya yang kalau yang dah kahwin kan, kena rejam lah. Page 36 ni 100 kali. Page 36 ada apa? Perempuan berzina dan lelaki berzina sebalah setiap orang 100 kali. Itu tak cakap statement dia. Yalah. So hadis ni mengkhususkan lah. Ni hadis kan yang 37 ni, al-bikru bil bikri jaldu ma'ah. Okey. Mengkhususkan teruna yang mana yang tak kahwin lagi. Kalau orang yang berzina tu tak kahwin lagi, kena sebat 100 kali. Tapi kalau yang berzina tu dah pernah kahwin, bukan yalah, yang pernah berkahwin. Maknanya dia yang penting pernah berkahwin. Dia pernah kahwin, lepas tu suami dia meninggal ke, ataupun isteri dia meninggal ke, atau bercerai ke, dia dah status dia bukan lagi anak dara kan. Itu maksud dia. Okey. Ataupun teruna, maka situ hukumnya ialah ar-rajm. Ayat dia ialah dalam Sahih Al-Bukhari, ada satu hadis yang Umar bin Al-Khattab mengatakan dia bacakan ayat tu, Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum albattata nakalam min Allah. Okey. Syekh dan syaikhah, maksudnya syekh dan syaikhah ni merujuk kepada yang orang yang dah kahwin, lelaki ataupun perempuan, sekiranya mereka berzina, farjumuhum albattah, maka rejamlah mereka secara pasti. Okey, satu azab daripada Allah. So Umar mengatakan, kalaulah aku tak takut orang mengatakan aku tambah ayat dalam Al-Quran, pasti aku letak ayat Quran ni semula dalam Al-Quran. Ayat Quran yang dah dimansuhkan bacaannya, tapi tidak dimansuhkan hukumnya. So mansuh tu ataupun nasakh ada berapa jenis? 3 atau 4 jenis kan? 4. Pertama ialah yang dinasahkan dua-dua sekali. Ayatnya dinasahkan, hukum pun dinasahkan juga. Yang kedua ialah dinasahkan ayat, tak dinasahkan hukum. Yang ketiga dinasahkan hukum, tak dinasahkan ayat. Yang keempat apa dia? 3 je kot saya rasa. Yang keempat tak nasah dua-dua, tak tolak kan. Tapi yang tadi tu ialah ayat tu dinasahkan tapi hukum tu ada. Sebab tu Umar mengatakan walaqad rajama Rasulullah wa rajamna ma'ah. Okay, dan Rasulullah telah merejam dan kami telah merejam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, kenapa Umar cakap begitu? Kerana nak menghuraikan tentang orang yang mengatakan dalam ni kami terima, luar daripada ni kami tak terima. Kan? Golongan anti hadis ataupun orang yang berpegang pada Quran sahaja. Okey. Hukum tak ada. Hukum zina kena rejam je. Itu tak tahulah, kena buat kajian lah. Saya tak pasti dia mana. Tapi bukan, itu bukan daripada. Okay, ada soalan lain lagi? Belajar bahasa Arab. Ya. Okey. Soalan dia, kita belajar bahasa Arab untuk faham Al-Quran. Okey. Saya pula sebut kita kena belajar bahasa Arab sampai ke tahap sastra untuk mentafsirkan Al-Quran.
So kita boleh faham bahawa kalau nak faham, setakat apa yang orang Arab faham tu pun dah cukup dah untuk faham. Okay, tapi kalau nak menghayati betul-betul, okay, nak ada, kita sebut feeling kan, nak kata ada feeling tu, mestilah menghayati bahasa tu. Cuma di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakat memang memahami dan menghayati. Okay, cuma kita bayangkan sekarang ni, katalah ada orang yang bukan orang, dia tak lahir kat Malaysia, dia tak duduk kat Malaysia, okay, dan kemudian dia datang ke Malaysia dan dia belajar bahasa Arab, dia belajar bahasa Malaysia, kan? Adakah dia tu sama dengan kawan dia yang umur dia duduk 30 tahun, okay? Seorang ni memang kat Malaysia, dia memahami lah apa dia apa dia panggil lah, keadaan Malaysia, orang Malaysia punya perangai apa semua, dengan yang baru nak belajar ni. Kalaulah yang baru nak belajar ni pun dia dah boleh cakap bahasa Arab, bahasa Melayu, boleh cakap bahasa Melayu, boleh bergaduh dalam bahasa Melayu pun, tapi adakah sama dua ni? Kita kata kalau dia tak masuk betul-betul dalam masyarakat, dia tak tahulah. Dia mungkin boleh bergaduh, tapi dia tak tahu apa sebenarnya, kan, akhlak orang Melayu ni dia tak tahu. Culture tu. Tapi kalau dia dah boleh memahami, tak apalah. Okay? Yes, budaya Arab tu. Okay? Macam sekarang ni contohlah kan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ni semua orang dah baca kan? Semua orang mungkin dah hafal dan mungkin dah faham ayat ni. Tapi bila ditanya kepada Ibnu Abbas apa tafsiran ayat ini, dia kata apa? Menceritakan tentang dekatnya kewafatan Rasulullah. Sahabat-sahabat yang lain huraikan pembukaan kota Mekah, itu ini semua. Sesiapa yang menghayati kat sini? Yang menghayati Ibnu Abbas. Dia tahu ayat ni turun, dia ada apa? Sesuatu di belakang dia. Ada isi dia. Kenapa? Kerana Ibnu Abbas dia walaupun lahir dia lewat, tapi dia belajar kan? Okay, dia dapat ilmu yang banyak. Dia menghayati sunnah Nabi dengan orang yang memahami sunnah Nabi. So kita mungkin tahap memahami lah sunnah Nabi kan. Okay, kena macam-macam lah kita tahu ni tak boleh, ni bid'ah, ni sunnah apa semua, memahami baru kan. Tapi menghayati, dia tak? Kenapa Rasulullah bila dipanggil, At-Tufail bin Amr bila datang kepada Nabi SAW bersama sahabatnya, ya Rasulullah, inna dausan asatillaha, okay, asatillah wa rasulah. Okay, sesungguhnya Daus, kabilah aku, telah mengingkari asat wa abad, mengingkari dan menolak Allah dan Rasulnya. Doalah kebinasaan untuk mereka. Nabi buat apa? Orang semua, ini kalau Nabi doa ni memang hancur lah kabilah ni. So Nabi doa, Nabi mengatakan, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayatmu kepada Daus dan bawalah mereka ke Madinah, bawalah mereka ke sini. Macam mana? Kalau kita kira nak painkiller kan. Kita nak bagi je orang kan ni, dia ni tak tahu sunnah pun, mengaji mana tak kan. Baru apa macam-macam lah kita punya lidah kita tu kan. Sekarang tak lidah, sekarang kita punya apa? Jari kita tet lagi senang kan. Okey. Tapi kalau kita memahami, itu memahami lah. Kalau kita menghayati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan pergi ke arah nak menyelamatkan orang. Pasal Nabi sebut, perumpamaan saya ialah seperti dengan manusia, seperti orang yang bakar api, unggun api pada waktu malam dan cuba menghalang serangga yang masuk ke dalam api. Serangga nampak lampu kan, nampak cahaya lah, dia pergilah, dia ingatkan benda tu yalah cahaya, tapi benda tu api sebenarnya. Jadi Rasulullah cuba nak menghalang kita masuk api, bagus lah kan. So itu maksudnya kita belum menghayati. Kita dah memahami tapi belum menghayati. Okay? Itu maksud saya lah. Maknanya mungkin ada orang, dia baca, dia faham kan, tapi orang menangis dia kering, hati dia kering kan. Dia tak boleh. Pasal apa? Dia belum menghayati. So tahap penghayatan tu perlu kepada usaha lagi lah. Okay?
Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Kalau ada kita mohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan untuk kita memahami ilmu alat ini agar kita mudah memahami ajaran Islam. Dan kita tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam.